Buah pepaya, buah naga, soalan saya nombor 3. Sila Menteri Pembangunan Luar Bandar jawabnya. Tempoh masa 3 minit. Datuk Yang Dipertua, izinkan saya untuk menjawab soalan Yang Berhormat Igan ini bersekali dengan soalan 45 oleh Yang Berhormat Igan juga yang dijadualkan pada 23 Julai. Teruskan bagi jawapan. Untuk maklumat Yang Berhormat, projek-projek yang telah dimajukan oleh Felka Berhad di Parlimen Igan dibagikan kepada 3, iaitu Igan, Mukah dan Matu, yang melibatkan 4,369 hektar dan melibatkan seramai 1,280 peserta. Tuan Yang Berhormat, Igan dan Mukah ni memang untung. Kita dah mengendalikan tanah-tanah tersebut selama 25 tahun. Cuma di kawasan Matu, 7 untung dan 7 rugi. Elok saya perincikan kawasan Igan dan Mukah yang berjaya kerana produktivitinya amat tinggi, di antara 21 metrik tan hingga ke 27 metrik tan per hektar. Dengan OER, dengan izin oil extraction rate lebih tinggi daripada kadar biasa, iaitu 19.5 ke 19.8. Walau bagaimanapun, saya tidak menafikan ada kawasan-kawasan yang rugi kerana tanah-tanah ini asalnya adalah tanah daripada NCR. Masa mula-mula kita buat dulu tak ada masalah, tapi bila mula dah ada produktiviti, ada overclaim yang melibatkan pelbagai pihak sampai ada ke mahkamah, ini menjadikan 7 kawasan daripada Matu itu rugi. Justru itu, oleh kerana Yang Dipertua, Yang Berhormat Igan juga maklum bahawa produktiviti ini bergantung kepada hasil yang melibatkan harga CPO dunia, maka sudah pasti kita menumpukan program-program yang lain bagi menambah pendapatan. Terima kasih. Sila soalan pertama, Igan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang diberikan. Yang Berhormat Menteri, persoalan yang besar yang menjadi isu yang penting berkenaan dengan FECRA di kawasan saya adalah isu dividen yang terlalu sedikit, yang tidak setimpal dengan keluasan tanah para pekebun, dan lebih malang lagi ada pekebun-pekebun yang tidak ada dividen langsung. Ini berlaku bukan saja 2 tahun, 3 tahun, tapi sampai 5 tahun yang terdahulu. Alasan yang selalu diberikan oleh FECRA adalah mereka masih lagi menanggung hutang pembangunan tanah. Isu ini menyebabkan ada peserta yang dibawa oleh FECRA ke mahkamah yang sepatutnya tidak berlaku. Soalan saya, Yang Berhormat Menteri, mengapa isu dividen ini masih terjadi sehingga kini? Dan mengapa kos pembangunan ladang masih ada sedangkan ladang ini sudah lebih kurang 25 tahun diusahakan? Oleh itu, Yang Berhormat Menteri, saya cadangkan, bolehkah FECRA ataupun kerajaan melupuskan hutang pembangunan tertunggak ini supaya para pekebun mendapat hasil ataupun dividen? Dan selain daripada itu, Yang Berhormat Menteri, mengapa pihak pengurusan FECRA tidak membantu pemilik tanah mendapatkan hak milik tanah ataupun geran seperti yang dijanjikan? Dan saya juga mencadangkan supaya FECRA menyerahkan balik tanah milik pekebun ataupun ladang ini kepada pemilik asal supaya ianya diusahakan sendiri oleh mereka sendiri. Mohon penyerahan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih, Igan. Sila Menteri, 1 minit. Datuk Yang Dipertua, secara asasnya mudah aja. Kos tolak dengan produktiviti, kita akan tahu sama ada untung atau rugi. Kalau untung, kita bagi semua dividen. Kalau rugi, tak boleh bagi dividen. Itu asasnya. Yang Berhormat Igan tadi, saya prihatin tentang perkara yang dinyatakan
terutamanya pelupusan hutang. Esok saya ada buat perjumpaan dengan Yang Berhormat Menteri Kewangan bagi menilai semula terma-terma yang terbelenggu oleh FECRA supaya perkara yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Igan dan juga bukan saja Igan tetapi juga kawasan-kawasan yang rugi yang kita tak boleh bayar dividen. Kami amat berharap perkara ini dapat diambil perhatian kerana KPLB ni bapa angkat sementara bapa betul dia adalah MKD. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Untuk Jaya. Saya jemput untuk Papa, soalan sekali tambahan kedua Yang Berhormat Pulai. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya rasa FECRA dan Felda ini dua institusi yang sangat penting dalam kita membantu meningkatkan pendapatan hidup rakyat dalam negara kita. Saya ingin bertanya Yang Berhormat Menteri, kita sedia maklum bahawa hampir majoritinya tanah-tanah FECRA ini ditanam dengan sawit. Dan sawit kita faham menghadapi isu-isu di peringkat global yang kerajaan kami dulu, Pakatan Harapan dan sekarang sedang bergelut untuk mencari tanah-tanah alternatif. Jadi apakah Kementerian Berhormat sedang merancang? Ada banyak tanaman-tanaman seperti value cash crop ya, yang boleh kita buat gantian untuk menghadapi persaingan di peringkat antarabangsa. Ini bagi memastikan peserta FECRA itu dapat pendapatan yang lebih baik pada masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih Pulai. Sila Menteri. Terima kasih Datuk Yang Berhormat Pulai. Sebenarnya Felda dengan FECRA dia sama tapi tak serupa. Sama dari sudut acreage-nya lebih kurang 400,000 hektar, sama dengan 400,000 hektar yang dipunyai oleh FECRA. Yang tak sama dia adalah di mana Felda dia tersusun berkelompok, sementara FECRA ni dia berterabur. Sebab tu nama dia pun lain. FECRA ni Federal Land Consolidation and Rehabilitation Authority. Jadi oleh kerana dia tak sama, cuma bilangan peserta dan peneroka agak sama. Felda dia bertuah kerana dia ada 400,000 hektar lagi yang dipunyai oleh FGV. Jadi oleh kerana kita terikat dengan perjanjian dengan peserta, kita tak boleh ubah senang-senang. Nak ubah daripada kelapa sawit, getah kepada tanaman kontan. Mesti ada persetujuan sama. Itu yang kita buat. Walau bagaimanapun, usaha untuk meningkatkan pendapatan mereka yang majoriti dalam FECRA ini B40, 90% B40, 10% M40. Jadi usaha sedang dibuat dan akan diperkemah dan diperkukuh. FECRA ada money generating element, umpamanya kilangnya yang ada 7, pendapatannya satu tahun 500,000, dah ada untung, kita nak concentrate juga on chemical fertilizer. Jadi ada elemen-elemen yang berada dalam FECRA yang boleh kita komersial dan kita tambah pendapatan, yang boleh kita bagi balik kepada kelompongan yang dialami oleh FECRA dalam mengurus ladang. Terima kasih. Terima kasih Menteri.